بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah pada petang ini sekali lagi kita berkumpul untuk pengajian kitab Umdatul Ahkam. Dan seperti yang kita semua sedia maklum bahawa perubahan waktu ini, kita berubah waktu daripada waktu pagi pukul 11.30 pagi hari Selasa dipindahkan ke pukul 3 petang. Yang ni ada beberapa sebab lah. Antara sebabnya lah kerana saya melanjutkan pengajian. Jadi pengajian saya tu pada waktu pagi Jadi saya sambung belajar dan pengajian tu pada waktu pagi. Jadi terpaksalah kita tolak kelas kita pada waktu petang ni. Kerana mengaji tu lebih penting. Mengaji tu lebih diutamakan daripada pelajar, daripada mengajar. Kalau ditanya waktu ulama salaf, dia punya himmah dia, keutamaan dia, semangatnya pertama sekali ditujukan pada belajar dulu sebelum mengajar. Bukan lebih banyak. Dia salaf lebih banyak belajar daripada mengajar. Lebih banyak belajar daripada mengajar. Kerana kecintaan mereka kepada ilmu. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala mengajar sampai umurnya tua, sampai umur dia 90 tahun dia belajar ilmu hadis. Jadi begitulah kita ni yang tidaklah sehebat mereka, bahkan jauh antara martabat kita dengan mereka itu. Tetapi alhamdulillah, moga-moga kalau kita tak dapat jadi macam mereka, dapat tiru-tiru perangai mereka pun jadilah. Seperti kata pepatah Arab, fatashabbahu fa inna tashabbuha bil kirami falahu. Tiru-tirulah perangai mereka walaupun kamu tak jadi macam mereka, tapi kerana sesungguhnya meniru-niru orang yang mulia itu ialah kejayaan. Sebab itulah kata uhibbul ulama walastu minhum. Kami cintakan ulama sedangkan kami tak macam mereka. Cukuplah dapat kita tiru-tiru perangai mereka, dapat kita belajar-belajarlah sikit-sikit. Walaupun tak samalah macam salaf dahulu belajar. Salaf dahulu belajar, masya-Allah, azim jiddan. Mereka mengulang-ulang hadis tu sampai 1000 kali. Mereka membacanya, mencari hadisnya sampai terpaksa berjalan, seperti yang kita sebut dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni. Seperti Jari bin Abdullah berjalan berjumpa dengan Abdullah bin Unais, beratus kilometer semata-mata untuk mendengar satu hadis Nabi SAW sahaja. Melihat mereka tak tidur malam. Sebab mereka tak tidur malam, berjalan siang, jalan jauh beribu kilometer dalam keadaan miskin dan lapar. Kita ni taklah macam mereka sangat mengaji, tapi moga-moga dengan kita teruskan belajar ni dapatlah kita sedikit saham. Moga-moga di akhirat kelak bila Allah Ta'ala bangkitkan kita ni, Allah Ta'ala bangkitkan kita bersama dengan Ahlul Hadis. Ahlul Hadis khairun nas, kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dia kata, aku bersama dengan beberapa orang sahabat yang lain, rakan-rakanku, ketika kami berjumpa dengan Ali Al-Madini, guru mereka.
Bila dibacakan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq, akan sentiasa di kalangan umatku ini akan satu kelompok yang sentiasa menegakkan kebenaran. Kata Ali Al-Madini, mereka itulah ahlul hadis. Dia kata kamulah golongan yang akan menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kamulah yang jaga agama ni. Kamu inilah yang hidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun raja-raja, mereka sibuk dengan kerajaan mereka. Adapun ahli sin'ah, iaitu ahli tukang, mereka sibuk dengan barang-barang tukangan mereka. Dan ahli perniagaan pula sibuk dengan perniagaan mereka. Adapun kamu yang mengaji hadis, kamulah tuhyuna sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun kita ni tak dah sama jauh dari segi ilmu, dari segi kewarakan, dari segi ketakwaan, dari segi hati mereka, kesucian hati mereka itu jauh benar dengan kita ni yang banyak maksiat dan kurangnya ilmu. Tapi moga-moga bila kita buat usaha kita yang sebegini pada waktu petang ni, 3 petang ni, waktu yang paling sedap untuk kita tidur kerana keletihan dan juga macam-macam, ada waktu tengah sibuk bekerja. Tapi kita telah berkorban, kita telah korbankan masa ini, waktu qailulah ini, untuk kita teruskan mempelajari sunnah Nabi SAW. Moga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ini termasuk daripada mizan hasanatina, termasuk daripada timbangan amalan soleh kita di akhirat kelak. Tuan-tuan rahimakumullah jami'an. Mari kita sambung hadis yang seterusnya, hadis yang ke-54. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata Imam Abdul Ghani Al-Allamah Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, an Aisyah wa li Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha qalat سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. Riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata, tiada salat. Dalam terjemahan ni dia dah siapkan terjemahan, dia dah letak dalam kurungan sah ataupun sempurna. Tiada salat, tapi asalnya dia tak sebut sah ataupun sempurna. Tiada salat apabila makanan telah dihidangkan dan apabila dia menahan buang air besar ataupun kecil. Menahan al-akhbathan. Al-akhbath. Okey, tayyib. Mari kita tengok dia punya kefahaman hadis ni, syarah hadis ni. Pertama, Nabi kata tiada salat. Apa maksud tiada salat kat sini? Adakah tiada di sini menafikan sah ataupun menafikan kesempurnaan? Maka kita kata tengok kepada macam mana keadaan dia menahan tadi. Ini disebut oleh Syekh Ibn Uthaymin dalam syarah dia kepada Bulughul Maram. Kata Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, kalaulah dia menahan buang air besar atau buang air kecil, bahkan menahan kentut sekalipun, menahan buang air besar, menahan buang air kecil, menahan kentut, dia boleh jatuh hukum haram, dia boleh jatuh hukum makruh. Macam mana boleh jatuh hukum haram? Kalau apabila dia menahan buang air besar tadi, atau buang air kecil, ataupun kentut tadi, menyebabkan rukun-rukunnya, kesempurnaan rukunnya terganggu ataupun tidak sempurna rukunnya. Contohnya, dia nak tahan kentut sangat atau nak tahan buang air besar sampai dia tidak tamakninah. Okey. Sampai dia nak baca cepat ataupun dia baca cepat. Okey, terlampau cepat Al-Fatihah tu sebab nak tahan buang air besar. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin, contohnya. Okey. Begitu juga dengan tahiyat akhir ataupun seumpama dengannya. Dia tak sempurna tamakninah dia, tak sempurna bacaannya, dan memang hilang langsung kekhusyukan. Hilang langsung khusyuknya, tidak khusyuk langsung. Maka itu hukumnya haram. Maksudnya tidak sah apabila dia menahan buang air besar itu tadi. Tetapi kalau tidaklah sampai ke tahap rukunnya terganggu, tidak sempurna, rukunnya masih lagi dia boleh jaga, cuma khusyuknya tidak sempurna, adamul khusyuk tak sempurna, maka ini kata para ulama hukumnya makruh. Hukumnya makruh.
Tapi makruh dia apa? Makruh tanzih ke makruh tahrim? Maka tak syak lagi dia makruh tahrim. Makruh dia dekat-dekat dengan haram. Sebab apa? Al-aslu, asal salat itu adalah khusyuk. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak khusyuk. Alladzina hum an salatihim sahun. Sebagian ulama tafsir kata an salatihim sahun, maksudnya mereka itu lalai daripada melakukan salat pada waktunya. Tetapi ada sebahagian ulama tafsir juga mengatakan an salatihim sahun, yakni fi salatihim sahun, iaitu di dalam salat mereka, mereka itu lalai. Dalam salat mereka, mereka itu lalai. Jadi disebabkan khusyuk itu perkara yang penting dalam salat, dan Allah Ta'ala memuji orang yang salat, alladzina hum qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Maka berjayalah orang mukmin kerana mereka itu khusyuk dalam salat mereka. Kan? Mereka itu khusyuk dalam salat mereka. Jadi khusyuk dalam salat tu ialah benar-benar sebab sehingga Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala mengatakan bahawa khusyuk salat tu wajib. Maksudnya kalau tak khusyuk salat, tak sah salat dia. Imam Al-Ghazali agak tegas dalam masalah ini. Nah, jadi ini antara ilahnya, antara sebab dia dilarang kita menahan kentut tadi. Walaupun sebahagian ulama dikatakan antara sebabnya larangan ini adalah kerana takut terkeluar najis. Kerana takut terkeluar najis. Dia kata kerana dia ansabal khuruj, dia tahan. Bukan takut terkeluar najis. Dia menahan keluar najis tadi, menahan tadi itu menyebabkan menimbulkan mudarat pada badan. Menimbulkan mudarat pada badan. Menimbulkan mudarat maksudnya apa? Menimbulkan mudarat pada kesihatan. Bila dia menahan kencing dan juga menahan buang air besar. Wallahu ta'ala alam. Nampak zahirnya macam pendapat yang pertama tadi lebih kuat lah. Iaitu larangan untuk menahan kentut ni supaya apa? Supaya dia khusyuk dalam salat. Khusyuk dalam salat. Dan dalil yang mengatakan bahawa menahan kentut itu kalau tidak mengganggu rukun tadi, dia masih lagi sah. Itu sebagian ulama berdalilkan dengan hadis yang kita belajar pada kuliah Sabtu kita, itu hadis sahih Muslim. Datang seorang lelaki, ja'a arabiyun, datang seorang lelaki dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fabal, maka dia pun kencing dalam masjid. Kan? Maka sahabat-sahabat semua pun datang nak kejar dia. Okey? Maka Nabi kata, la tazrimuh, Nabi kata, jangan kamu kepung dia, jangan kamu kejar dia. Da'uhu, tinggalkan dia. Wala tuzrimuh, jangan kamu kejar dia. Kan? Sungguhnya cukup bagi dia selesai kencing dia. Dan Nabi pun minta didatangkan satu bekas air, dalwan minal ma' atau sijalan minal ma', kemudian difasabba alaih, dan dituangkan kencing itu ke atasnya. Dikatakan dalam setengah riwayat lain bahawa lelaki tersebut sebelum dia kencing, dia solat 2 rakaat. Dia solat 2 rakaat dan kemudian lepas dia solat tu dia tak tahan agaknya, atau dalam solat dia tak tahan. Habis salam dia terus kencing. Habis salam saja dia terus kencing dalam masjid tersebut. Jadi sebahagian ulama disebut, antara Imam Ibn Daqiq, dia kata itu dalil bahawa boleh ataupun isyarat kepada boleh menahan kencing dalam solat sekiranya tidak dan dia tidaklah haram, tidaklah membatalkan solat. So apa kes orang lelaki tadi tu, dia lepas sembahyang dia terus kencing. Dalil bahawa dia sebenarnya dalam sembahyang tu dia tahan kencing. Wallahu alam, walaupun dalil itu tidak nampak jelas. Sebagian ulama kata tak jelas hadis tu kata orang tersebut dia kencing dalam masjid sebab dia tak tahan. Wallahu ta'ala alam bisawab, nampaknya macam begitu, nampak zahirnya sebegitu. Kemudian nampak macam hadis ini yang dilarang tu kalau dia menahan kedua sekali. An yudafi'uhu al-akhbathan, menahan al-akhbath. Al-akhbath itu buang air besar dah, buang air kecil kan, al-akhbathan. Naam, nampak adakah maksudnya dilarang ni menahan kedua-dua sekali atau tahan salah satu sahaja? La ahaduhuma wa laysa kadhalik bal kana kullu wahidin minhuma mustaqillun bil karaha. Bahkan dia tu dilarang salah satu. Jadi Nabi sebut bersama tu bukanlah semestinya kena ada menahan dua-dua sekali baru dilarang. Menahan salah satu sahaja pun dah terlarang. Kan dapat kata dan tidak juga menahan buang air besar. Okey, atau ni tengok perkataan atau ni. Atau ni tak ada dalam hadis, nampak? An yudafi'uhu
yudafi'uhu, yudafi' maksudnya menahan, yudafi'uhu, menahannya al-akhbathan. Al-akhbathan inilah dua benda yang paling keji. Dua benda yang paling keji itu maksudnya kencing dan buang air besar lah. Buang air besar, buang air besar. Jadi kalau kita tengok sini ada tak tulis atau? Ni atau ni datang daripada penterjemah. Patutnya atau dan apabila dia menahan dua akhbath. Dua akhbath. Dua akhbath tu maksudnya air besar dan air kecil. Patutnya kita terjemah macam tu. Lebih jujur kalau terjemah macam tu. Jadi orang yang baca tu tak adalah terkeliru. Dan tiada salat bagi orang yang makanan telah dihidangkan dan apabila dia menahan dua akhbath. Dalam kurungan baru sebut dua akhbath iaitu dua buang air besar dan kecil. Air besar dan kecil. Jadi sebahagian ulama dia kata kena tahan dua-dua dulu baru dilarang. Jadi jawapannya tidak. Yang sahihnya seperti kata Imam Ibn Mulaqqin Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia kata tidak, menahan salah satu pun dah termasuk daripadanya. Okey. Apa dalilnya? Sebab datang dalam riwayat Malik dalam muwatta'nya daripada Abdullah bin Arqam mengatakan bahawa idza arada ahadukumul ghaid, bila salah seorang kamu nak buang air besar, falyabda bihi, maka mulakanlah dengan buang air besar tadi, qabla salah, sebelum dia salat. Sebelum dia salat. Wallahu a'lam. Sebelum dia salat. Nampak. Baik. Seterusnya. Berkata Syekh Taqiyuddin, iaitu mudafa'atul akhbatan imma an tuaddi ila al-ikhlal bi ruknin aw syartin aw la. Dia kata menahan air kencing dan buang air besar tadi itu ataupun kentut ini menyebabkan dia mengurangkan rukun ataupun syarat ataupun seumpama dengannya. Maka yang ni memang haramlah, dilarang. Fa in dakhala waqtalat wa waqtala fasadat. Kalau dia masuk juga solat dan keadaan dia menahan tadi sehingga rukun dia rosak, syarat dia rosak, maka rosak solat dia. Wa illam yuaddi ila dhalik fal mashhur bihi fihi al karahah. Okey. Tapi yang tepatnya makruh, iaitu kalau tidak sampai kepada merosakkan rukun tadi. Naam. Adapun mazhab Malik, Imam Malik pula dia kata menahan ini dia akan memberi kesan dalam solat sekiranya dia sibuk dengan benda tersebut. Maksudnya katakan dia tahan air kencing. Tapi bila dia sembahyang Allahu Akbar, mula dia tahan air kencing. Katakanlah macam orang pergi umrah kan, nak kencing jauh. Kadang-kadang dia tahan. Tapi kalau lepas dia Allahu Akbar, hilang perasaan nak kencing dari itu, tahan kencing dia tadi tidak mengganggu salat dia, maka yang ini tidak diasar, kata Imam Malik rahimahullah. Yang ini tidak memberi kesan kepada tahannya kencingnya. Naam, dia kata yang memberi kesan tu kalau apa? Syughlahu anha. Menunjukkan dia teringat-ingat dalam solat dia, asyik nak fikirkan pasal kencing dia saja. Itu yang memberi kesan. Wa annahu qala yu'idu fil waqti wa ba'dahu. Wa ta'awulu ba'd ashabi ala annahu syughlahu hatta la yadri kaifa shalla. Jadi maksudnya jangan sampai pula dia punya disebut ingatkan kencing tadi sampai dia tak tahu dah berapa dah dia solat. Okey. Kalau macam ni kata Imam Malik rahimahullah, kena ulang balik lah. Kena ulang balik solatnya. Barakallahu fik. Nah, jadi kesimpulannya, kalau orang tahan kencing ni boleh kita buat satu kesimpulan lah yang tahan kencing ni. Yang pertama, an yakuna bihaitsu la ya'qil bisababiha as-salah wa dhabt hululiha fala tahillu lahu as-salata wala ad-dukhulu fiha ijma'an. Orang tahan air kencing, buang air besar ni yang pertama sekali, level pertama sekali, la ya'qil bisababiha as-salah. Bisababihima. Yang pertama sampai dia tak boleh ingat langsung solatnya. Yang ini tak boleh, tidak halal bagi dia untuk masuk dalam solat. Maka orang macam ni, yang teruk sangat tak tahan tu, tak halal dia masuk dalam solat, tak boleh. Yang kedua, an yakuna bihaitsu ya'qiluha ma'a dhihabi khusyu'ihi bil kulliyah. Yang kedua, dia masuk tapi dalam keadaan dia tak khusyuk langsung. Yang ni juga jangan masuk solat. Yang ketiga, an yakuna bihaitsu yu'adi ila ikhlali bi ruknin aw syartin.
dia masuk dalam keadaan akan menyebabkan rukun dan syarat-syarat salatnya akan terganggu, maka ini juga jangan masuk dalam salat. Tak boleh. Ay yakuna bihaitsu yuaddi ila syak fi syai'in min al-arkan wa qad artu hukman dhalik, yang menyebabkan yang keempat sampai rukun, dia syak pada rukun, ini pun tak boleh juga. Sampai syak pada rukun, ini pun dilarang. Yang ni yang terlarang, yang memang tak boleh, yang memang yang syarak mencelanya untuk kita masuk. Okey. Nah, okey. Kemudian katakanlah makruh tadi, kita makruh solat ketika nak tahan air kencing. Hukum makruh ini dikecualikan pada satu keadaan. Itu apa dia? Idza daqa al-waqt. Katakanlah dia dah lewat solat, ya, waktu dia cukup-cukup je untuk dia solat, tapi ketika tu juga tak tahan kencing. Naam. Ketika ini dia kena solat juga walaupun dia terpaksa tahan kencing. Fa in daqa bihaitsu law akala aw tatraha kharaja al-waqt shalla ala halatihi muhafazatan ala hurmati al-waqt. Maka dia kena solat juga kerana nak kena jaga kehormatan waktu solat. Nak menjaga kehormatan waktu solat. Ingat, mazhab Syafi'i adalah mazhab yang sangat menekankan kehormatan waktu solat. Sebab Allah Ta'ala kata dalam Quran, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Solat itu telah ditetapkan pada waktu yang solat itu telah diwajibkan dengan waktu yang telah ditetapkan. Ya. Afwan. Kerana dalam mazhab Syafi'i mereka sangat menekankan tentang kewajipan menjaga waktu tu. Dan larangan Nabi SAW alladzina hum an salatihim sahun tu, iaitu orang yang lalai dalam salatnya, iaitu orang yang lalu lakukan salat di luar waktunya. Lepas tu Nabi SAW kata apabila seorang itu dia menangguh-nangguhkan salat ini, Nabi kata laisal ifratu fin naum, kata hadis Nabi, bukanlah ifrat itu iaitu melampaui batas tu pada tidur ataupun seumpama dengannya, tetapi ifrat itu iaitu mengabaikan salat itu bila datang waktu salat, dia menangguhkannya sehingga keluar waktu salat. Itu hadis yang masyhur kan, dalam hadis sahih Muslim, dan hadis sahih Muslim, kisah Abu Qatadah tu. Abu Qatadah, satu hari Nabi SAW berjalan waktu perang, waktu malam, sampai Nabi dah mengantuk lah, sampai Nabi dah terhuyung hayang dalam atas unta Nabi SAW, atas kuda Nabi SAW. Datang Abu Qatadah datang, dia yang tahan Nabi SAW supaya Nabi tak jatuh, sebab Nabi dah mengantuk sangat. Sampai satu tempat Nabi pun sedar, Nabi kata siapa yang tahan aku tadi? Nabi kata, Abu Qatadah kata, aku ya Rasulullah. Dia kata hafizakallah bima hafaztani, ataupun bima hafazta nabiyahu sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata semoga Allah Taala menjaga engkau kerana engkau telah menjaga Rasulullah sallallahu rasulnya Rasul Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata, jaga-jagalah kamu, siapa yang jaga kita, jaga waktu salat kita. Jaga waktu salat kita maksudnya biar ada orang yang berjaga-jaga supaya tak terlepas waktu subuh ni. Maka ketika itulah Bilal bin Rabah kata, ya Rasulullah, biar aku jaga ya Rasulullah. Maka dia pun duduklah dia jaga. Lalah dia pun tertidur. Sampailah matahari dah terbit depan mata dia. Allahu Akbar. Dan Nabi yang kejutkan dia. Okey. Rasul kata, Nabi kata, wahai Bilal, kenapa kamu ni tak kejutkan kami? Dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala telah menidurkan aku sebagaimana telah menidurkan kamu ya Rasulullah, kata Bilal bin Rabah. Maksudnya ialah aku dah tertidur ya Rasulullah. Nabi kata, meh kita pindah daripada tempat kita ni, pindah dari tempat lain. Itu menunjukkan bahawa
bila kita berada di satu tempat yang menyebabkan kita lalai daripada solat, kita pindah tempat lain. Kita pindah tempat lain. Kalau dalam bilik tu asyik main lambat je, pindah bilik lain. Okey. Naam. Kemudian Nabi pun beralih dan kata sahabat, ya Rasulullah, macam mana nak buat dengan kita punya solat ni? Habislah kita dah ifrat, kita at-tafrid, kita telah mengabaikan solat kita ni. Kita telah mengabaikan solat kita ni ya Rasulullah. Nabi kata, laisa hadha tafrid, kata ini bukanlah termasuk daripada mengabaikan. Kerana mengabaikan itu adalah apabila kamu mendirikannya di luar waktu salatnya. Tidur bukanlah tafrid, itu bukanlah mengabaikan salat itu ketika kamu tidur, tetapi mengabaikan itu adalah apabila kamu melakukannya di luar waktunya. Jadi kat sini dalil bahawa penjagaan waktu salat tu sangat penting. Penjagaan waktu salat tu sangat penting. Jadi dalam kes ni, bila dia tak tahan tadi, dia teruskan juga salat. Dia salat juga walaupun dia terpaksa tak khusyuk. Walaupun tak khusyuk, sebab apa? Kata ulama ini, hadhihi al-qarah indal jumhur ashabina wa ghairi idza salla kadzalika fi waqti si'ah. Itu boleh kita nak pergi buang air besar dulu, tahan ni dilarang ketika waktu yang kita ada kelapangan waktu. Adapun bila waktu sempit, dia kena salat juga. Muhafazatan ala hurmatil waqti, kerana menjaga kehormatan waktu. Wala yajuzu ta'khiruha, tak boleh melewatkannya. Wa fi wajhin syadhin annahu la yusalla bihalihi. Dan satu pendapat yang ganjil dalam mazhab Syafi'i, pendapat syadh, iaitu dia jangan solat dulu walaupun dah habis waktu. Bal ya'kulu wa yatawadda'u wa in kharaja al-waqt, bahkan berwuduk dan makan walaupun dah lepas waktu. Ni tak betul. Lianna maqsudiha al-khusyu' bila fala yafut. Wa idza shalla ala hali fi dhalika si'ah faqad irtakaba al-makruh wa shalla salatan sahihah indal jumhur. Tapi kalau dibuat juga salat tadi, salatnya sah tak? Kalau katakan ditahan air kencing, tadi salatnya sah tak? Ya, sah kalau yang kita sebut tadi sampai tidak rosak rukun tadi. Salatnya sah di sisi jumhur, tetapi yustahabbu i'adatiha, digalakkan dia mengulang salatnya. Dia digalakkan mengulang salatnya, khilafan li ahli zahir kama sabaqa anhum fi hadrat ta'am aidan. Berbeza dengan pendapat ahli zahiriyah, iaitu tak perlu lagi dah. Zahiriyah kata tak sah, tidak sah langsung. Maksudnya, kalau zahiriyah kata yes, maksudnya makan walaupun dah terkeluar waktu. Na'am, barakallahu fiik. Kemudian dalam masalah makan tu kan, kita dah bincang dalam kuliah yang lepas, iaitu makanan yang macam mana, iaitu makanan yang telah terhidang dan dah nampak makanan tersebut, yang membuat kita tak khusyuk. Itu yang makanan yang kita kena makan dulu sebelum masuk waktu solat. Bukannya makanan belum sampai lagi, waktu solat dah sampai, dia dah ni. Yang kita disuruh makan dulu tu, kalau dah makanan dah terhidang, dah nampak makanan, dah apa semua, baru kita makan dulu, baru kita salat. Dan itu termasuk daripada uzur yang dibenarkan. Bukan hadis ini dalil bahawa boleh meninggalkan salat jamaah. Ya, ada sebagian ulama mengatakan sedemikian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata hadis ini dalil bahawa boleh tidak pergi salat berjemaah kerana kita kena makan dulu baru pergi salat jemaah. Maka ulama-ulama kita menjawab, ya, kita kata dalil bahawa ini bukan dalil yang kuat, sebab ini adalah termasuk daripada uzur-uzur, keadaan-keadaan yang dibenarkan untuk dia lewat masuk solat jemaah atau meninggalkan solat jemaah. Bukan semua keadaan, bukan maksudnya asalnya boleh tinggal solat jemaah. Tidak. Macam ada keadaan-keadaan sebegini, dia buang air besar, dia buang air kecil, dan juga makan tadi, itu antara sebab yang boleh dia menangguhkan salatul al-jamaah, meninggal solat berjemaah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Ada soalan tak, ikhwah al-kiram, berkenaan dengan waktu salat je dulu? Berkenaan dengan makan dengan minum sebelum salat. Okey? Ada soalan tak? Saya beri masa dalam 10 saat. Sebab tajuk yang lepas, tajuk yang akan datang ni lebih teknikal lah. Tajuk, tak ada. Taib. Kalau tak ada, kita teruskan. Barakallahu fiqh. Hadis seterusnya, Al-hadith 55.
55. Itu an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala syahida 'indi rijalun mardiyuna wa ardahum 'indi yani Umar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an as-salati ba'da as-subhi hatta tatlu'a asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghrib. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala syahida 'indi rijalun mardiyun wa ardahum 'indi, telah bersaksikan kepadaku orang-orang yang diredai. Patutnya terjemah macam tu Syahida 'indi rijalun mardiyun, telah bersaksi di hadapanku rijal, orang-orang mardiyun yang diradai. Siapakah rijal mardiyun ini? Iaitu orang yang dipercayai agamanya dan juga kejujurannya. Agamanya dan kejujuran. Siapa tu? Itu sahabat Rasulullah SAW. Maksud Ibn Abbas kan dia sahabat yang muda. Dia sahabat yang muda. Bila dia sahabat muda, dia ni banyak riwayat juga hadis daripada sahabat-sahabat yang lebih senior. Sebab kita kena ingat, Abdullah bin Abbas, dia lewat juga datang ke Mekah. Datang ke Madinah. Dia datang dengan ayah dia. Dan ayah dia masih datang ketika tahun ke-7, ke-8 begitu. Kan sebelum pembukaan kota Mekah tu, tahun ke-8. Jadi dia bersama dengan Nabi tak lama tak lama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi macam mana Ibnu Abbas ni dapat meriwayatkan hadis yang banyak? Kat sini dah kita kata Ibnu Abbas dia banyak riwayatkan daripada sahabat-sahabat yang lain selain daripada Nabi, ditumpukan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi banyaknya juga dia ambil daripada sahabat-sahabat yang lain. Lepas tu dia kata apa? Telah mempersaksikan kepadaku orang-orang yang diradai, yang amardiyun, yang diradai, al-mardi, yang diradai. Al-mardi ni sama ada diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh juga maksud diradai ni apa dia? Iaitu diradai ni diradai oleh dia sendiri. Maksudnya mardiyun tu dia. Maksudnya aku redha dengan mereka. Maksudnya aku yakin dengan mereka ni. Lepas tu kat sini dia kata ya'ni asyhada 'inda al-hukam kaifa wa Umar kana qadiyan as-sidq. Dia kata apa dia? Iaitu mardiyun ayu la syakka fi sidqihim, yang tidak ada syak pada agama mereka. Jadi mardiyun ni apa dia? Yang diredai ni maksudnya diredai agama mereka, iaitu benar, jujur dan agama dia betul. Apa faedah kat sini tuan-tuan rahmatullah? Maksudnya konsep mengambil hadis daripada orang yang jujur dan diredai agama ini telah ada pada zaman sahabat radhiyallahu taala anhum. Kan kalau orang tanya ustaz, macam mana hadis ini bersampai kepada kita? Maka jawapan kita, hadis itu sampai kepada kita melalui jaringan perawi hadis. Macam mana kita nak pastikan perawi hadis tu disampaikan benda yang betul? Maka para ulama, ulama hadis jawab, kita memastikan mereka menyampaikan agama itu dengan menyampaikan benda yang betul berdasarkan dua perkara. Pertama, dari segi agama mereka, dari segi adalah mereka, dari segi kejujuran dan agama mereka, as-sidq. Tetapi yang kedua pula dari segi hafazan mereka yang baik, riwayat mereka yang tak ada kesalahan. Sama ada kalau dia hafal sedikit, walaupun dia hafal sikit tapi dia hafal benda hadis yang betul. Ataupun dia tulis tapi dia tulis benda yang betul. Maksudnya tak salah, tidak menyalahi yang lain. Maka kita kata barakallahu fiik, itu yang diradai. Sebab itulah Nabi kata dalam hadis, walaupun hadis yang dhaif, Nabi kata liyahmil hadzal ilma fi kulli khalafin uduluhu, yang akan menanggung ilmu ni nanti, ilmu agama ni nanti pada setiap generasi orang yang udul, orang yang bagus agama dia, orang yang thiqah, orang yang agama ni tu bagus, yang tak dikenal sebagai penipu. So apa? Sebab kalau cara kita nak pastikan diri jujur ialah tengok agama dia dulu. Tengok agama dia. Adakah dia ni kaki penipu? Dia jujur, dia tak menipu dengan orang, tak menipu dengan Nabi SAW.
Kan? Sebab itulah ulama-ulama keluar. Kalau kaki penipu, dia tipu hadis Rasulullah SAW. Sekali dia tipu, dia dah rejected lah. Kalau tuan-tuan baca kita ulumul hadis, orang yang menipu atas hadis Rasulullah SAW ni, taubat dia tak diterima dekat dunia ni. Akhirat tu cerita lain. Itu dengan Allah Ta'ala. Tapi dunia yang taubat tak diterima. Maksudnya apa? Kalaulah satu orang ni penipu, bawa hadis palsu, lepas tu memang tak boleh pakai dah hadis dia dah. Allahu Akbar. Zaman sekarang betapa banyaknya pendusta-pendusta di atas nama agama ini. Bertebaran, berjalan di sana sini, berceramah di sana sini, keluar live Facebook, Instagram, YouTube, apa semua keluar. Sedangkan mereka tu setiap hari ataupun selalu membawa hadis-hadis palsu, bahkan ditangkap bawa hadis palsu pula. Dia lawan lagi pula tu. Dia kata apa salahnya kalau hadis palsu tu betul, dia lawan pula tu. Sedangkan dia telah berdusta atas nama Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Nah, itu yang kita kata pelik manusia zaman sekarang terbalik kita daripada zaman salafun salih. Al-mardiyun, yang diradai agama. Sebab itulah kita dengar ucapan Muhammad bin Sirin yang masyhur. Dia kata kunna la nas'alu, kana an-nas la yas'aluna anil isnad. Manusia dahulu, maksud para sahabat dulu, mereka tak tanya tentang sanad. Dari mana kamu dapat hadis? Sebab mereka percaya kepada sahabat-sahabat yang lain. Sebab sahabat lain semua jujur, tak menipu. Falamma waqa'atil fitnah, bila berlakunya fitnah, iaitu banyaknya kaki-kaki penipu. Penipuan itu telah tersebar. Dan kami kata, qalu sammu lana rijalakum. Oleh itu bagi tahu kepada kami, daripada siapa kamu dapat hadis ini. Fa in kana min ahli sunnah, kalau dia daripada ahli sunnah, maka dia ambil hadisnya. Wa in kana min ahli bid'ah, kalau dia ahli bid'ah, tidak dia ambil hadis-hadisnya. Jadi mardiyun. Dan panjanglah perbincangan ni, antaranya penipu, orang menipu orang lain. Mungkin dia tak tipu hadis, tapi dia terkenal suka menipu dengan ucapan-ucapan dia kepada manusia lain. Tetapi dia tak menipu pada hadis Nabi. Tapi sebab dia ni kaki tipu orang lain, pun juga ulama hadis kata tak dipakai juga. Yang ni dipanggil muttaham bil kadhib. Ada pula, dia ni tak tipu hadis. Dia tak tipu hadis tau. Dia tak tipu hadis macam ni. Dia bawa hadis yang betul, tapi dia kata, aku dengar hadis ni daripada Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Aku dengar hadis daripada Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan. Rupanya dia tak dengar pun hadis tu daripada Syekh Fulan. Rupanya tak dengar pun daripada hadis daripada Syekh Fulan. Dia tipu, dia curi hadis. Dia tipu. Hadis yang bawa tu betul. Yang ni juga ulama ahli kata tak boleh pakai juga. Yang ni yasruqul hadis. Ini pencuri hadis. Ada pula perawi yang fasik yang buat dosa besar. Yang ni juga dia reject. Dan ada pula yang kelima, iaitu dia buat bid'ah. Yang kelima dia buat bid'ah. Yang ni juga rejected. Syiah dan seumpama dengannya. Maka hadisnya juga tidak diterima. Allahu Akbar. Nampak tak? Mardiyun, yang diradai. Dan di antara mereka, apa kata Ustaz, kalau kata bukankah diradai ni boleh maksudnya luas selain daripada sahabat? Tidak. Sebab apa? Sebab ada sambungan belakang tu. Dan antara mereka yang paling aku redai, dan mestilah sahabat, ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maksudnya banyak-banyak ni Allah bin Umar lah yang paling diredai. Bukan maksudnya dia menafikan Abu Bakar As-Siddiq. Kemungkinan Ibnu Abbas diucapkan ini setelah Abu Bakar As-Siddiq dah wafat. Kemungkinan disebutkan ucapan ini setelah Abu Bakar As-Siddiq dah wafat. Allahu Akbar. Okey, Allahu Akbar. Sebab apa? Tidak mestilah orang yang paling aku redha ialah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi kemungkinan diucapkan ini semasa hidupnya Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Wa anna ardahum indi Umar. Ya, siapa yang tak redha pada Umar? Orang yang paling jujur dalam agama ini selepas Abu Bakar As-Siddiq. Rijalun sadaqu ma ahadallahu alaih. Mereka ni orang yang jujur atas apa yang Allah dia telah janji. Allah Ta'ala janjikan kepada mereka. Mereka janji pada Allah Ta'ala, mereka dia jujur. Okey. Dan Umar Al-Khattab ni makruf orang yang mulhamun, diberi ilham oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan boleh rujuk kuliah kita yang awal-awal,
berkenaan dengan biografi Umar Al-Khattab panjang lebar kita huraikan di sana. Yang paling redha ialah Umar Al-Khattab. Bahkan Ibn Abbas ni pernah sekali dia nak tanya satu soalan ke Umar Al-Khattab sampai 10 tahun dia tunggu. 10 tahun dia tunggu nak tanya soalan kepada Umar Al-Khattab. Sebab apa hormatnya kepada Umar. Dia tanya berkenaan dengan ayat faqad saqat fa in tatuba ila Allah faqad saqat qulubukuma. Itu berkenaan dengan dua isteri Nabi yang ditegur oleh Nabi oleh Nabi SAW dalam surah At-Tahrim. Nah, ini juga bantahan kepada siapa? Bantahan kepada Syiah Rafidah yang membenci Umar Al-Khattab. Bahkan nampak sahabat Nabi, Turjumanul Quran, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kata manusia yang paling aku redha sekali ialah siapa? Iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka fata'sal lahum, fata'sal liman kariha, liman yakrahu Umar Al-Khattab. Maka celakalah, binasalah bagi orang yang membenci Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tabban lahum. Okay, binasalah ke atas mereka yang membenci Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sedangkan begitu banyak hadis sahih Bukhari, satu hari Nabi SAW mimpi ada telaga tu mengalir airnya, dan yang paling banyak ambil air tersebut ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab pula dia pas air tu pada orang lain, dia ambil air tu dan diminum. Dia tengok Umar Al-Khattab minum daripada air tersebut. Umar Al-Khattab minum daripada air tersebut. Lalu ditanya kepada ya Rasulullah, apa takwilmu ya Rasulullah, apa tafsiran mimpimu ya Rasulullah terhadap mimpi itu? Iaitu ialah ilmu, dan yang akan paling banyak mengambil ilmu daripada aku ialah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini bantahan kepada Syiah. Tayyib. Dan Abdullah bin Abbas pula yang menarik lagi ialah ahli baiti Rasulullah. Dia termasuk daripada ahli Muhammad. Kan kita kata bincang asyhadu anna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad tu siapa ali? Ali Muhammad itu kalau dia datang secara umum maksudnya semua pengikut-pengikut Nabi sekali. Tapi kalau kita tahu wa alihi wa sahbihi, sahabat dah keluarkan. Ali itu siapa? Itu Bani Hashim. Maksud Ali Muhammad. Mana keluarga Nabi, keluarga rapat Nabi SAW. Kan? Dia anak kepada pakcik dia Abbas bin Abdul Muttalib. Anak dia Abdullah bin Abbas. Masya Allah. Jadi bayangkan ahli keluarga Rasulullah cintakan Umar Al-Khattab. Syiah kononnya nak ikut ahli bait, ikut ahli keluarga Rasulullah, tapi mereka benci Umar Al-Khattab. Lihat macam mana, siapa sebenarnya yang ikut keluarga Rasulullah SAW? Kita yang ikut keluarga Rasulullah SAW. Dan yang menariknya, Ali bin Abi Talib ada anak nama Umar Al-Khattab. Dinamakan anak Umar Al-Khattab. Allahu Akbar. Kecintaannya kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Naam. Dan dia kata apa? Telahlah yang orang telah mempersaksikan kepadaku, iaitu siapa orang yang diredai di sisi aku, yang paling diredai sekali ialah Umar Al-Khattab. Mereka semua mengatakan bahawa Rasulullah SAW melarang salat setelah subuh hingga matahari terbit dan setelah asar sampai matahari terbenam. Sampai matahari terbenam. Tayyib. Nah. Okey, bab ni panjang juga bincangan dia. Kita sambung dulu dengan hadis yang seterusnya supaya kita boleh kumpulkan hadis, kemudian kita bincangkan sekali. Okey, kita bincangkan sekali. Itu hadis seterusnya pula. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la salata ba'da as-subhi hatta tartafi'a asy-syamsu wa la salata ba'da al-'asri hatta taghiba asy-syamsu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, okey, beliau Nabi SAW telah bersabda, Abu Sa'id Al-Khudri
iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri namanya Sa'ad bin Malik bin Sinan. Abu Sa'id Al-Khudri, antara sahabat Nabi yang paling banyak, antara 7 juga sahabat Nabi yang banyak hafal hadis Nabi SAW. Dan dia ni ikut bai'ah, banyak hebat Abu Sa'id Al-Khudri ni, iaitu yang banyak bai'ah tahta syajarah, bai'ah di bawah pokok, bai'atul Ridwan itu, dan telah menyaksikan perang Khandaq. Dan masa perang Uhud dia muda lagi, dia nak ikut perang masa perang Uhud tu. Okay, tapi dia tak boleh ikut sebab masa tu dia muda sangat, maka dibenarkan dia ikut perang masa perang Khandaq. Macam Abdullah bin Umar juga kan, Abdullah bin Umar nak ikut perang Uhud tak boleh, jadi dia ikut perang Khandaq, ni pemanah. Jadi mungkin umur dia lebih kurang macam itulah. Maksudnya masa perang Khandaq umur dia dah balik, umur dia 15 tahun. Kemudian masa tu kita tengok Abu Sa'id Al-Khudri ni antara sahabat Nabi yang banyak yang hafal. Wa akhiru Abu wal akhiru Abu Sa'id Al-Khudri, seperti yang disebut dalam manzumah, iaitu hadis dari Imam Suyuti rahimahullah. Naam, dan dia antara sahabat yang paling yang ulama sahabat, wal mukthirun fauqa alf, diriwayatkan lebih pada 1000 hadis, lebih pada 1000 hadis Nabi SAW, daripada Nabi SAW. Dan namanya Khudri itu merujuk kepada atuk dia, Khudrah min ajdadihi, daripada satu kabilah daripada kaum Ansar, satu kabilah daripada kaum Ansar. Naam. Jadi Abu Sa'id Khudri kata apa? La salata ba'da subhi, tidak ada salat lepas salat subuh. Nampak? Tidak ada salat setelah salat subuh sehingga matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah asar sehingga matahari menghilang. Dan tidak ada salat asar sehingga matahari menghilang. Maksudnya tak boleh salat asar sampai matahari tenggelam. Kita tengok sini, kalau kita kumpulkan tadi, tiada melarang setelah salat subuh hingga matahari terbit, dan setelah asar sampai matahari terbenam. Lepas subuh dan lepas asar. Dalam saya kata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat setelah subuh hingga matahari meninggi, dan tidak ada salat setelah asar sehingga matahari menghilang. Salat asar sehingga matahari menghilang. Ya, itu. Ya, sekejap. Okay. Maaf puan, ada gangguan sekejap. Baik. Jadi hadis ni dalam bab ini juga diriwayatkan. Okey, dalam bab ni juga diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr al-As, daripada Abu Hir, daripada Abu Hurairah. Abu Hir tu masih Abu Hurairah tu. Abu Hir masih Abdullah Hurairah, Samurah bin Jundub, Salamah bin Aqwa, Zaid bin Thabit, Muaz bin Jabal, Muawiz bin Afra. Muaz bin Afra. Laisa Muaz bin Afra. Saya kena cek balik. Bukan Muaz bin Afra. Naam, Muaz bin Afra. Naam. Muaz bin Afra, bukan Afrah, Afra. Afra. Ka'ab bin Murrah, Abi Umamah al-Bahili, Amru bin Abasah, Aisyah radhiyallahu anha, was-Sanabihi, dan juga walam yasma' min Nabi. Was-Sanabihi ni bukannya sahabat Nabi, iaitu tabi'in. Was-Sanabihi bukan sahabat Nabi, tapi dia adalah tabi'in. Walam yasma' min Nabi SAW. Okey, yang ni tabi'in besar juga as-Sanabihi ni. Kemudian daripada Jabir tadi, okey, daripada dua hadis tadi yang dilarang waktu apa? Lepas subuh dan lepas asar kan? Okey. Kita tengok lagi hadis yang bawah ni pula. Okey.
Tapi tak apa, kita habiskan dulu lah. Kita habiskan dulu, sebab ni lebih, perbincangan dia lain sikit. Jadi berdasarkan dua hadis ni tadi, kita tengok Nabi SAW larang kita untuk solat lepas subuh, melarang solat lepas subuh dan lepas asar. Jadi hadis ni datang umum macam ni, lepas subuh dan lepas asar. Apa maksud larang solat ini? Adakah larang solat fardu ke larang solat sunat? Maka tak syak lagi. Yang dimaksudkan pertama sekali hadis ini ialah larangan solat sunat. Larangan solat sunat. Larangan solat sunat. Okey. Itu pertama sekali. Dah ada larangan, adakah larangan ini bawa kepada makruh ataupun haram? Itu soalan kedua pula. Sebab sebelum ni larangan juga. Kita jangan solat ketika makanan sampai dan jangan tahan air kencing. Itu dia faham bahawa dia makruh. Makruh sebab apa? Ada dalil lain yang menunjukkan bahawa ada sahabat tadi yang solat dalam keadaan menahan air kencing kan. Jadi kita faham dia makruh. Tayyib, dia makruh. Apa hukum pula solat pada waktu tersebut, lepas asar dan lepas maghrib? Lepas subuh dan lepas asar? Maka yang sahih dan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ialah hukum dia berdosa haram. Okey. Hukumnya ialah haram. Solat sunat di waktu yang terlarang tersebut. Seterusnya, haram sah ke tak sah solat dia? Haram dah. Tapi solatnya sah ke tak sah? Maka jawapannya tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i, hadis ini kata tidak sah solat pada waktu yang terlarang, solat sunat yang dilarang. Okey, apakah waktu-waktu yang terlarang sebenarnya dalam mazhab Syafi'i untuk solat ni? Solat sunat ni, dia ada 5 waktu yang terlarang. Kalau dia boleh jadi 3 dia boleh jadi 3, tapi kalau kita pecah-pecahkan jadi 5. Yang pertama, lepas solat subuh sehingga matahari terbit. Maknanya sampai syuruk. Yang kedua, daripada waktu syuruk tu sampai matahari naik satu qaida rumhin, hingga tinggi galah ataupun tinggi lembing panah. Dia kata qaida rumh. Maksudnya antara waktu syuruk sampai ke waktu lebih kurang 16 minit. Kalau nak selamat 20 minit daripada waktu syuruk. Maksudnya katakanlah lepas subuh sampai matahari kata syuruk pukul 7. Maksudnya katakan, adakah lepas syuruk tu dah boleh sembahyang sunat? Tidak, belum boleh sembahyang sunat lagi. Dia hanya boleh sembahyang sunat sampai dah masuk waktu syuruk tu 20 minit lepas tu baru boleh. 20 minit lepas tu baru boleh. Okey, saya kena tulis, saya ingatlah. Saya type sini ya. Saya tulis kat tuan-tuan. Tapi tuan-tuan nampak bagi kemas jadi cantik. Saya terpaksa pakai ini ya. Masya-Allah. Okey. Jadi kalau kita bilakah waktu yang terlarang tadi? Barakallahu fik. Pertama sekali waktu yang dilarang. Itu lihat sini. Waktu dilarang untuk solat sunat. 1, daripada terbit matahari, lepas subuh. Lepas subuh sampai hingga terbit matahari. Ini syuruk. Okey. Kemudian yang kedua dia waktu syuruk sampailah 20 minit hingga habis waktu solat. Okey. 20 minit sehingga habis waktu solat. 20 minit hingga habis waktu solat. Di sini. Sehinggalah 20 minit. Kalau tak 12 kita 16 minit. Tapi kita ambil selamat lah. 20 minit
selepas syuruk. Okey. Yang ketiga ialah waktu matahari tengah tegak di atas kepala. Itu matahari tegak di atas kepala. Okey Ustaz, bila waktu dia ni? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala, sekitar ambil juga 20 minit sebelum zuhur. Waktu matahari betul-betul tengah tegak atas kepala. Okey. Yang ketiga ialah lepas solat asar sehingga terbenam matahari. Terbenam matahari maksudnya matahari dah terbenam lah. Maksudnya dah nampak, macam ni katalah ini ufuk, dah nampak matahari dah tenggelam. Macam ni. Okey. Dah nampak macam ni dah. Okey, yang keempat, ketiga pula ni. Yang kelima iaitu ketika tenggelam, lepas tenggelam sehingga sempurna tenggelamnya. Bila dia start ni sampai dah tak nampak langsung dah. Sampai dah tak nampak langsung apa-apa dah. Hanya tinggal merah je. Yang tinggal merah di kaki langit. Maksudnya daripada sini sampai ke sini. Dah start tenggelam sampailah habis-habis betul-betul tenggelam. Dah sempurna tenggelam ni. Dah sempurna tenggelam. Lepas tu baru boleh solat sunat. Maksudnya dah masuk waktu maghrib lah. Dah masuk waktu maghrib. Masuk maghrib. Ketika itu. Lepas tu kalau setengah orang dia nak senang faham, dia gabungkan sekali yang ni. Jadi lepas subuh sampai 20 minit lepas syuruk. Jadi yang ni tengah hari. Jadi yang ni sekali kan. Lepas asar sampai ke maghrib. Jadi setengah kitab dia bagi 3 je. 1, 2, 3. Untuk senang mudah. Tapi yang ni yang saya bagi 5 ni lebih detail lah. Lebih halus lagi cara dia. Lebih halus lagi dia punya huraian dia. Barakallahu fiik. Jadi ini waktu yang dilarang. Jadi kalau kita tengok, kalau kita buat analisis sikit daripada apa dia? Daripada larangan-larangan ni, kita akan tengok ada larangan disebabkan waktu, ada disebabkan dengan perbuatan. Dekat mana yang waktu? Kalau waktu ni disebabkan perbuatan. Perbuatan mana satu? Yang ni, lepas solat subuh. Dengan lepas solat asar. Maksudnya kalau ada subuh awal, maka waktu larangan ni panjang lah, betul tak? Katakan dia pukul 6.45 baru sembahyang subuh, maka waktu larangan ni pendek lah. Betul tak? Dia sembahyang subuh pukul 6.45 sebab larangan itu bergantung pada bila, adakah dia dah solat subuh ke belum. Lepas dia dah lakukan solat subuh. Bukan lepas subuh masuk. Lepas dia dah solat, daripada solat subuh. Okey, nampak tak? Assalamualaikum. Nampak? Lepas solat subuh. Lepas solat subuh. Lebih tepatnya lepas solat subuh. Jadi bergantung pada perbuatan. Ada yang bergantung kepada masa, pagi, matahari dan tengah hari. Okey, jadi ini waktu yang terlarang. Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW. Dan waktu tengah hari ma'ruf. Nabi Nabi melarang dia solat waktu tengah hari tengah tegak. Nabi SAW larang dia waktu solat tengah hari tengah tegak. Nabi kata hadis sahih Bukhari dan Muslim. Kata la salata ba'da subhi hatta tarfi asyam wa la salata ba'da asri hatta taghrib asyams. Dan hadis riwayat Muslim pula. Nabi SAW kata
Dia kata naqburu mautana hina tatlu'u asy-syams bazghatan hatta tartafi wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahir hatta tazul. Iaitu Nabi dalam hadis Uqbah bin Amir. Nabi SAW kata, "Thalathu sa'atin." Nabi melarang kita berada 3 tempat waktu ini. Lalu kami menunaikan salat dan kami menanam jenazah kami. Bila? Hina tatlu'u asy-syams bazighatan hatta tartafi. Ketika matahari dah terbit, ketika matahari terbit sampailah dia dah naik. Maksudnya naik tadi apa tadi? 20 minit. Ataupun lebih tepat lagi nak lebih halus 16 minit lah. Tapi nak selamat ambil 20 minit. Dia genapkan. Wa hina yaqumu qa'imudh dhahirati hatta tazul. Dan ketika matahari tengah tegak atas kepala sehinggalah matahari tergelincir. Wa hina tadhifu asy-syamsu lil ghurub. Ketika matahari dah nak tenggelam. Jadi ini waktu yang dilarang berdasarkan hadis sahih Muslim. Jadi dalam hadis yang kita baca ni Syekh rahimahullahu taala dia tak bawa hadis sahih Muslim tu. Dia tak bawa hadis sahih Muslim yang nak menunjukkan bahawa yang waktu tengah hari pun tak boleh kita dirikan salat sunat. Tayyib. Soalan seterusnya, apakah semua solat dilarang? Jadi jawapan ni ialah solat fardu tak dilarang lah. Okey, solat fardu tidak dilarang sama sekali solat fardu. Jadi kalau kita nak qada solat waktu dilarang ini tidak ada masalah. Okey. Naam. Adapun solat sunat. Yang dilarang tu ialah solat sunat. Solat sunat ini kita kena tengok sikit. Kena haluskan lagi. Apakah semua solat sunat dilarang pada waktu yang kita sebutkan tadi? Adakah semua solat sunat dilarang dalam masalah ini? Soalan ni, maka kita kat sini barakallahu fiik kita detailkan lagi masalah ini. Yang kita buka lagi lah. Kita buka lagi apa dia? Kita buka lagi kita buat lagi apa dia? Dia punya pembahagian ya. Jadi bahagian solat. Solat ini kita bagi pada 2, betul tak? Yang kedua solat yang fardu. Dan ini solat yang sunat. Okey. Solat fardu tak ada masalah. Jadi kalau kita terbang, kalau kita subuh, tidur subuh gajah sampai matahari dah terbit tengah hari, baru nak bangun subuh. Kalau budak-budak muda kan, Allahu Akbar, dia tengok bola sampai subuh-subuh pagi. Dan tertidur sebelum subuh, tidur sampai matahari dah tegak. Terbangun matahari tegak tersebut, baru dia nak sembahyang subuh. Sah tak? Sah. Termasuk tak larangan? Tidak termasuk larangan. Sebab kita sekarang ni, yang dilarang ni ialah solat sunat. Yang dilarang ni ialah solat sunat. Okey. Yang kedua, solat sunat yang macam mana dilarang? Sebelum kita bincang, kita kena tengok dulu solat sunat ni apa pembahagian dia. Adakah semua solat ni sama? Okey. Solat sunat ni terbahagi kepada 2. Satu solat sunat mutlak. Saya jauhkan dia. Satu solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ni maksudnya solat sunat yang tidak diikat dengan waktu. Tak ada sebab. Solat sunat je. Solat sunat umum. Yang ini memang tak boleh buat. Yang ini tak boleh buat pada waktu dilarang. Tidak boleh langsung. Okay, tak boleh. Jadi kalau solat sunat mutlak tadi nak buat lepas subuh, tak boleh. Solat sunat mutlak nak buat waktu tengah hari, tak boleh. Solat sunat mutlak nak buat pada waktu lepas asar, tak boleh. Okey. Kemudian ada solat sunat pula yang dia muqayyad. Muqayyad tadi mutlak kan? Ini muqayyad maksudnya dia terikat dengan sebab. Dia terikat dengan sebab. Maksudnya kita tak buat solat tu sesuka hati kita. Kita terikat dengan sebab. Bila berlaku satu benda, baru kita buat. Okay. Dan sebab ini terbahagi kepada 2. Sebab ini terbahagi kepada 2. Okay. Okay. Satu, kerana kejadian. Okay. Satu lagi disebabkan waktu.
Okey. Okey, kejadian. Okey, kalau waktu ni contohnya, waktu apa dia? Solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat duha, okey, solat sunat Aidil Adha, Aidil Fitri. Apa ni solat sunat yang ada? Disebabkan waktu waktu. Maksudnya witir, waktu witir, waktu malam, duha, tahajud. Kemudian solat tahajud masuk sekali. Yang ni tak masuklah dalam larangan ni. Sebab apa? Dah ada waktu yang telah ditetapkan. Ini dah ada waktu yang telah ditetapkan. Contohnya apa lagi? Okey, solat sunat qabliyah dengan ba'diyah. Yang ni tak termasuk. Yang ni tidak termasuk dalam larangan. Yang ni bolehlah. Tak termasuk dalam larangan. Yang kita nak ni kejadian. Kerana ada kejadian ni. Kejadian ni maksudnya apa? Bila berlaku sesuatu, baru kita buat. Ataupun sedang berlaku sesuatu, kita buat solat sunat tadi. Ataupun akan berlaku sesuatu, kita buat solat sunat tadi. Maka kejadian ni kita terbahagi kepada 3. Terbahagi kepada 3 lagi. Masya Allah. Pecah 3 ni. Okey, ataupun sebab juga lah. Okey. Ataupun ini dia muqayyad dengan sebab, atau kita kena sebab lagi sebab. Sebab ataupun waktu. Jadi tak boleh keliru. Kerana sebab ataupun kerana waktu. Ini tak keliru sangatlah macam ni. Maksudnya ada sebab kita buat solat sunat tadi. Yang ni kita buat sebab dah masuk waktu dia. Ni ada sebab. Dan sebab ni pula ada sebab yang sebab datang dahulu sebelum solat. Sebab datang bersama solat. Masya Allah. Sebab datang selepas atau sebelum selepas solat. Macam mana pula ni Ustaz? Memang ini yang kitab-kitab Syafi'iyah ada bincang macam ni. Saya mula-mula belajar pun macam takjub juga ni. Ini detail mazhab Syafi'i. Okey, kita bagi contoh yang pertama. Solat yang datang sebab dulu sebelum solat. Contohnya masuk masjid. Contohnya tahiyatul masjid. Mana ni? Tak nampak dia punya. Subhanallah. Ni tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Contoh tahiyatul masjid. Solat sunat wudu. Okey. Nazar. Kenapa saya kata? Sebab kita masuk masjid dulu ke kita sembahyang dulu? Kita masuk masjid dulu kan? Jadi sebab dia masuk masjid. Kita dah masuk masjid, baru kita solat. Jadi sebab datang dahulu sebelum solat. Faham tak? Wuduk. Kita wuduk dulu, baru solat. Jadi sebab datang dulu sebelum solat. Nazar. Iaitu, ya Allah aku nazar, aku nak solat sunat. Ya Allah aku nazar, aku nak solat 2 rakaat. Kalau aku dapat keputusan yang baik. Dapat keputusan yang baik. Dia solat 2 rakaat. Sebab datang dulu ke solat dulu? Sebab datang dulu. Nah, jadi barakallahu fik. Nah, jadi masuk tak dalam ni? Solat sunat yang sebab datang dulu. Okey, perhatikan. Yang kedua pula, kita tukar kala lain pula. Okey. Sebab datang bersama dengan solat. Ini contohnya solat gerhana. Gerhana. Solat gerhana kat sini. Gerhana lah biasanya.
Sama ada gerhana bulan atau gerhana matahari. Disebabkan gerhana. Sebab apa? Gerhana, masa start gerhana kita dah start sembahyang, tahu tak? Dan kita akan solat sampailah gerhana tu hilang, baru kita habis solat. Sebab tu solat gerhana panjang. Yang sunnahnya panjang lah. Tapi kalau kita kat Malaysia ni, kita takut orang tak nak datang, kita bolehlah ringkaskan. Baca pendek sikit. Tapi asalnya solat gerhana ni panjang Nabi SAW baca. Okey, yang ketiga, yang ni beri perhatian. Sebab dia datang kemudian daripada solat. Maksudnya kita solat dulu. Maksudnya solat dulu baru sebab datang. Apa contohnya? Ihram, solat sunat ihram. Kita solat dulu ke kita niat dulu? Dia solat dulu tak? Disunatkan untuk orang berihram untuk solat dulu sebelum niat. Jadi kita solat sebelum niat ihram. Dia solat datang dulu sebelum niat. Maksudnya sebab datang kemudian daripada istikharah. Istikharah contohnya. Kita solat dulu baru kita istikharah. Betul tak? Dah solat 2 rakaat baru kita, ya Allah, aku ini astakhiruka bi qudratik wa ilmik. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratik. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Innaka ta'lamul ghuyub. Itulah akhirnya doa yang kita baca istikharah tu lah. Nah, kalau ini halnya solat sunat ihram, lagi apa lagi? Istikharah. Istikharah. Tulisan buruk tak apalah, tuan-tuan salin lah, pandai-pandai lah solat istikharah. Solat sunat ihram, solat sunat istikharah. Ila akhirih. Okey. Okey. Nah. Jadi, yang mana satu yang dilarang ni? Okey. Yang dilarang untuk solat sunat ni, waktu-waktu yang haram ni, 2 je. Ini yang pertama. Dan yang ni yang kedua. Ini 2 sahaja yang dilarang. Okey. Maksudnya solat sunat yang sebab dia datang kemudian. Solat sunat istikharah, solat sunat ihram, tak boleh buat ketika di waktu yang diharamkan. Ada pun solat sunat tahiyatul masjid, boleh tak kalau kita masuk asar lepas masjid? Kita masuk masjid lepas asar, masuk asar lepas masjid pula. Kita masuk masjid lepas asar. Kan? Lepas asar masuk masjid. Ini lepas asar ni, saya dah sembahyang asar pula tu. Boleh sembahyang sunat tak tahiyatul masjid? Boleh. Sebab dia ialah sebab datang kemudian, dahulu sebelum solat. Kita ambil wuduk lepas asar. Boleh tak saya sembahyang sunat wuduk? Ni lepas asar ni. Boleh. Okey. Solat gerhana. Gerhana tu berlaku lepas asar. Katakanlah gerhana tu, gerhana matahari berlaku lepas asar. Buat. Tak ada masalah. Boleh. Tetapi kalau sebab datang kemudian, ihram, solat sunat istikharah, tak boleh kita buat lepas pada waktu-waktu yang diharamkan ini. Waktu yang diharamkan ini. Naam. Sampai sini faham tak tuan-tuan rahimakumullah? Okey, dah faham yang ni. Yang poin yang ketiga pula. Ada tak pengecualian Ustaz? Ada tak yang dikecualikan? Maksudnya tak boleh solat sunat yang dikecualikan. Maka yang dikecualikan adalah beberapa tempat. Okey, ada beberapa yang dikecualikan. Yang pertama, dikecualikan pada waktu yang haram ini, pertama, yang ni yang dikecualikan. Pertama, di Makkah, di Masjidil Haram.
Macam haram tak apa. Nak buat apa benda solat sunat mutlak ke apa ke, boleh. Boleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW kata, ya Bani Abdul Manaf. Dia kata, wahai Bani Abdul Manaf. Itu penjaga Mekah. La tamna'u ayya abdin. Janganlah dilarang mana-mana hamba Allah Ta'ala untuk solat di waktu tersebut. Tak masuk. Masuk buat lah. Okay. Apa dia? Story. Masuk di mana-mana. Baik. Naam. Pertama Masjidil Haram. Bukan Masjid Nabawi Masjid Nabawi tetap juga dilarang. Yang ni bukan salah faham ni. Dia pergi dekat Raudhah lepas asar, dia sembahyang sunat banyak-banyak. Tak boleh tuan-tuan. Itu termasuk dalam waktu yang dilarang. Ini ada banyak orang yang jahil. Dia berebut nak masuk Raudhah, dia masuk lepas asar. Dia masuk lepas asar, dia sembahyang sunat banyak-banyak. Tak boleh, itu dilarang. Mungkin dia boleh solat sunat satu, solat sunat wuduk. Dia ambil wuduk tadi, tak solat sunat lagi. Atau solat sunat tahiyatul masjid, boleh. Tapi solat sunat banyak-banyak tak boleh. Itu waktu yang haram. Sebab Masjid Nabawi bukan Masjidil Haram. Satu. Yang kedua, yang dikecualikan juga adalah pada tengah hari Jumaat. Tengah hari Jumaat. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang datang awal ke masjid, kemudian dia solatlah banyak mana yang dia nak solat, sehinggalah imam naik ke mimbar. Itu boleh. Maka dia berhenti. Maka dia hapuskan dosa-dosa yang lalu. Nampak tak? Ini tengah hari Jumaat. Maksudnya kalau orang lelaki dia pergi sembahyang Jumaat kat masjid, orang lelaki yang, dan ini hanya untuk orang lelaki yang pergi sembahyang Jumaat dekat masjid. Dan ini hanya khusus untuk lelaki yang sembahyang Jumaat kat masjid. Datang, dia sampai, dia sembahyang, dia lepas 2 rakaat, dia sembahyang tahiyatul masjid, dia sembahyang lagi, solat lagi. Sampailah imam naik ke mimbar. Yang ketiga, yang ni agak detail juga Yang ketiga ni ialah orang yang solat sunat yang dibenarkan tetapi dia sengaja niat hendak solat di waktu yang haram. Katakan dia nak sembahyang tahiyatul masjid, tapi niat dalam hati dia kata sengaja aku nak solat waktu yang haram ni. Ini yang ni teruk lah. Dia hanya sengaja, sebab apa? Dia sengaja nak solat pada waktu yang haram. Dia sengaja nak solat pada waktu yang haram. Itu orang yang solat sunat yang dibenarkan, tetapi dia sengaja niat hendak solat di waktu yang haram. Yang ini juga terlarang, tak termasuk dalam yang dikecualikan ini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bila kita faham yang ni, selesailah. Kita punya kaedah dah faham dah. Dan hukum solat dia apa tadi? Hukum solatnya tak sah. Hukum solatnya tidak sah. Kena ingat kaedah. Kaedah mazhab Syafi'i, waktu solat yang dilarang, solat sunat di waktu yang dilarang ni, solatnya tidak sah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, ada soalan tak ikhwatal kiram? Tengok sekejap. Stop sharing. Soalan seterusnya dia kata, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kiranya kita terlewat bangun menyebabkan tidak sempat untuk solat sunat witir, solat sunat fajar. Bolehkah kita solat sebaik lepas solat subuh atau perlu tunggu lepas 20 minit waktu yang diharam? Okey. Untuk solat witir, dia jawab satu Kalau dia biasa buat solat witir, okey, kemudian dia tertidur.
Dia tertidur. Dia tak sempat solat sunat witir. Dia tidur, bangun-bangun dah masuk waktu subuh. Boleh tak dia gantikan, dia qadakkan solat witir tu tadi? Jawapan dia boleh. Tetapi tak boleh buat pada waktu yang diharamkan tadi. Qadak solat sunat witir tadi tak boleh. Dia buat pada waktu lepas tu. Maka dia lakukan lepas 20 minit tadi lah. Yang lebih tepat 16 minit. Lebih halus lagi. Lebih detail lagi 16 minit lepas syuruk. Adapun solat sunat fajar, itu solat sunat qabliyah subuh. Solat sunat fajar ni solat sunat qabliyah subuh tuan-tuan. Solat sunat qabliyah subuh sama juga. Kalaulah dia jenis yang selalu solat sunat qabliyah subuh, kemudian dia tertidur, dia bangun lambat, dia solat bukan lambat okey, bukan. Dia solat macam biasa. Dia terbangun, subuh dah masuk. Okey. Kalaulah dia sembahyang di rumah, solat je dulu qabliyah subuh dulu. Tak ada masalah. Dia solat je qabliyah subuh dulu. Okey. Kemudian barulah solat subuh. Dan barulah dia solat subuh. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang saya sebutkan tadi itu, bahkan matahari dah terbit pun, Nabi solat juga qabliyah subuh. Itu kalau kes kita yang mendirikan jemaah sendiri. Tapi kalau kita bukan yang mendirikan jemaah, contohnya orang lelaki, dia pergi masjid, tengok dah iqamah dah. Dia tak sempat nak buat qabliyah subuh. Boleh tak dia qadak qabliyah subuh tu lepas sembahyang asar? Lepas sembahyang subuh tadi? Maka jawapan dia boleh, dengan syarat dia tu orang yang selalu solat sunat qabliyah subuh. Banyak orang tahu dia ni kenal orang yang selalu qabliyah subuh. Hari ni dia terlepas, lalu dia sembahyang lepas subuh tadi, untuk qadak qabliyah subuh dia. Faham? Okay? Untuk qadak qabliyah subuh tadi. Wallahu ta'ala al-bissawab. Bila matahari mula terbenam, maksudnya kalau kita tengok dekat langit tu, kan macam ni, katakanlah ufuk tu kan. Ini ufuk. Kita pandang jauh tu, ni ufuk. Nampak matahari tu dah start terbenam dah. Dah masuk dah. Dah start terbenam. Ini dah start terbenam dah ni. Tapi belum sempurna lagi terbenamnya. Maka waktu ni boleh semayang lagi tak? Tak boleh. Matahari turun. Boleh semayang lagi tak? Tak boleh. Turun dah tenggelam macam ni. Ketika itu barulah dah langit dah merah. Barulah dia boleh semayang sunat lepas tu. Ustaz, dari segi waktu dia macam mana? Senang cerita, nak selamat lepas asar sampai waktu maghrib, tak usah sembahyang sunat. Saya bagi tahu tadi cara perangan para ulama, sebab tentang kamu pergi masuk hutan ke, tak bawa jam, tak ada internet, termasuk waktu masa ketika itulah kita perlu tengok matahari, tengok bulan, tengok tenggelam tak tenggelam tu. Itulah kitab fiqh, walaupun dah moden macam mana pun, dan kitab fiqh tetap juga kita kena belajar matahari terbit, bayang-bayang lebih panjang daripada sekian, bayang-bayang sama. Itu yang kita perlu beri perhatian. Baik, ada soalan lain? Habis dah? Okey. Kalau bukan solat sunat tapi qada solat fardu. Qada solat fardu boleh. Sebut tadi qada solat fardu boleh. Nabi kata berdasarkan hadis Nabi kata man nama 'anis salah aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha wala kafarata lahu illa dhalik. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata barang siapa yang nama 'anis salah, barang siapa yang tertidur daripada salatnya, au nasiyaha, atau dia terlupa atau dia tertinggal. Okey. Fal yusalliha idza dzakaraha, maka dirikanlah dia solat tersebut ketika dia teringat. Dan bila dia teringat dia solat tadi dah tak ada kafarah lagi ke atas dia, tak perlu lagi ada bayar tebusan apa-apa. Illa dzalik, melainkan itu saja dia lakukan ketika dia teringat. Jadi ingat lepas subuh tadi dia nak qada solat fardu, boleh. Baik. Dan afdalnya kita ikut samalah waktu subuh kita qada. Kita qada lah solat subuh, isyak ke apa ke. Sama juga kalau dia tidur dia bangun terus waktu subuh baru bangun. Isyak dia tak solat lagi isyak.
Jadi sembahyang subuh dulu dengan jemaah, kemudian lepas subuh tadi dia qada salat isyak dia tadi. Boleh tak? Jawapannya boleh. Baik. Seterusnya. Okey, soalan ni. Semasa dalam flight dari Malaysia ke Mekah, kenapa kami disarankan melakukan solat menghormati waktu dalam kapal terbang? Walhal bila sampai di Arab Saudi memang nak buat jamak takhir. Saya pun tak tahu kenapa. Saya pun tak tahu kenapa. Wallahu alam. Saya pun tak tahu kenapa tuan puan yang tanya ni. Kalau jamak takhir kenapa nak solat pula? Kenapa solat hormat waktu pula? Solat hormat waktu ni contohnya kita tak boleh sampai pada waktunya. Tak boleh nak jamak takhir pun tak boleh, apa pun tak boleh, wuduk pun tak boleh, ini pun tak ada. Jadi itu yang kita solat hormat waktu. Contohnya, kita tak ada apa? Tak ada wuduk. Air tak ada. Debu tayamum pun tak ada. Okey, air pun tak ada. Debu tayamum pun tak ada. Faqid at-tahurain. Masuk waktu asar. Masuk waktu asar. Naam. Nak buat macam mana? Nak solat ke tak solat? Solat saja. Tapi solatnya solat hormat waktu. Itu baru betul. Itu baru betul solat hormat waktu. Dia solat kerana hormatul waqt. Kena qada balik tak? Kena qada. Kena qada. Baik. Begitu juga dengan banyak keadaan hormat waktu ni. Contohnya bila dia ada luka tapi barutan dia melebihi daripada barutan yang sepatutnya. Luka dia banyak ni, tapi dia balut sampai daripada awal tangan sampai ujung tangan. Bukan sebab untuk nak bagi ikatan tu kuat, dia terlebih gulung. Dia lebih gulung daripada sepatutnya. Jadi wuduk tak sampai. Sapu atas pun tak boleh juga. Maka yang ini disapu juga ke atas, dia ambil wuduk, disapu juga macam biasa. Tapi dia kena qada tak? Dia solat tak? Dia solat juga. Tapi solat dia hormat waktu. Tapi dia kena qada tak? Dia kena qada juga. Jadi baru betul solat hormat waktu. Barakallahu fiik. Kalau wanita suci dari haid bila matahari mula terbenam, tetapi sebelum matahari sempurna terbenam, apakah dia solat asar? Yes. Sebab apa? Selagi matahari tak terbenam, dia boleh solat asar. Dia masih lagi boleh solat asar. Waktu yang sesuai. Kalau lah waktu yang mula terbenam sampai terbenam tu begitu cepat. Kan? Maksudnya, dia walaupun lahzah, walaupun sebentar yang boleh dia layak untuk solat. Maksudnya apa? Antara dia suci tadi tu, sampai matahari terbenam tu dia sempat tak mandi wajib? Dia sempat tak solat asar? Kalau dia sempat mandi wajib, sempat solat asar, maka dia wajib solat asar tadi. Okey? Nah. Apakah wajib solat qada solat fardu? Berkenaan dengan qada solat fardu ni, jumhur ulama kata wajib qada solat fardu. Wajib qada solat fardu. Jumhur ulama. Ya, kita memang ada pendapat seperti pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Jadi pendapat masyayikh kita, Syekh Albani rahimahullah taala, anak-anak murid Syekh Albani rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin, dan banyak lagi masyayikh kita yang kita hormat di atas manhaj salaf. Mereka ni berdakwah doa tu tauhid. Pada masa yang sama juga jumhur ulama kata memang kena qada solat fardu. Memang solat fardu wajib qada. Kenapa tuan-tuan rahimakumullah? Kerana berdasarkan pertama sekali dalil, jadi hutang Allah lebih layak untuk kamu bayar. Hutang Allah lebih layak untuk kamu membayarnya. Jadi wadainullah ahaqqu an yuqda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah seorang perempuan yang kata, ya Rasulullah, mak aku dia nazar nak nak buat haji. Apakah aku kena buat haji untuk dia? Nabi kata hutang Allah Taala lebih layak untuk kamu bayar. Jadi solat ni hutang kita dengan Allah Taala. Jadi kita kena buat tak? Kena buat. Habis tu Ustaz, macam mana pula dengan hadis man nama anis salah, barang siapa yang tertidur daripada salatnya, ataupun nasiyah, kataan nasiyah, fal yusalliha idza dzakara, maka dirikanlah ketika dia mengingatnya. Dalam hadis dia kata, Ustaz,
Orang yang tertidur dengan orang yang nasia. Nasia ni maksudnya apa? Nasia ni, asal perkataan nasia iaitu ialah terlupa. Jadi kalau terlupa ataupun tertidur, barulah dia qada solat. Barulah dia dirikan solat. Tapi kalau dia sengaja, adapun dia sengaja, apakah dia qada juga? Ya. Sebab perkataan nasiya, nun sin ya itu dalam bahasa Arab bukan hanya maksud terlupa, boleh juga maksudnya ditinggalkan, diabaikan, tidak dipedulikan. Itu juga perkataan nasiya. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala surah Taha tu. Kan? Bila Allah Taala kata apa dalam ayat tersebut? Wa man a'rada an dzikri, siapa yang berpaling daripada mengingatiku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan pada hari akhirat nanti keadaan buta. Qala rabbi lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira, wahai Tuhanku, kenapa kamu bangkitkan kami ini dalam keadaan buta sedangkan kami dulu nampak? Allah Ta'ala qala kadzalika atatka ayatuna, juga datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu telah menasikannya, kamu telah melupakannya, kamu telah mengabaikannya, kamu telah meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini juga kamu ditinggalkan. Jadi ini yang jumhur ulama pegang. Wallahu ta'ala alam bisawab. So, kalau terlewat bangun untuk solat subuh, boleh ke solat ba'diyah subuh selepas solat subuh atau solat ba'diyah dulu seperti biasa? Kalau kita terlewat bangun sembahyang subuh dan kita sendiri yang nak solat, bukan jemaah apa semua, maka kita solat qabliyah subuh dulu. Solat ba'diyah subuh. Solat subuh tak ada ba'diyah. Okey, sorry. Mungkin yang tanya ni silap soalan kot. Solat qabliyah ni, subuh tak ada ba'diyah. Solat ba'diyah subuh tak ada ba'diyah. Qabliyah ni, saya tersilap ni, qabliyah. Jadi bolehkah kalau dia bangun-bangun dia buat qabliyah dulu? Ya, sabit dah hadis sahih Muslim. Yang tadi saya sebut tadi, Nabi terbangun lambat, subuh matahari dah terbit dah. Nabi suruh Bilal, ya wahai Bilal, azan. Bilal pun azan. Lepas azan Nabi solat sunat dulu 2 rakaat. Walaupun matahari dah terbit dah. Dah terang dah masa tu. Nabi solat dulu 2 rakaat qabliyah. Kemudian Nabi kata Bilal iqamah, Nabi solat subuh pula. Ya, ni kalau kes kita semua sama-sama berjemaah sama-sama atau seorang-seorang. Tapi yang kes yang kita boleh qada lepas solat subuh tu, kalau macam katakanlah kita ni selalu qabliyah subuh. Kemudian satu hari kita sampai masjid je, alamak, orang dah iqamah dah. Kalau orang dah iqamah, kita tak boleh solat sunat. Kan? Nabi kata tidak ada solat sunat lepas dah iqamah dah. Naam. Lepas dari iqamah tidak ada solat sunat. Jadi bila dah tak ada solat sunat lepas iqamah, dia pun dikala solat dengan imam. Lepas imam bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan zikir apa semua, dia nak buat qabliyah subuh yang tadi tu, yang terlepas tadi. Ni boleh. Dengan syarat dia ialah orang yang selalu buat qabliyah. Kalau hari tu baru nak buat, kemudian hari tu terlepas, dia tak qada lepas subuh. Biar je, tak ada qada lagi dah. Tidak ada qada bagi dia. Tiada qada bagi dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adakah solat maghrib waktunya sempit atau waktunya luas? Yang inilah ada pendapat, iaitu pendapat mazhab Syafi'i. Dia ada 2, satu qaul qadim, satu qaul jadid. Qaul jadid mazhab Syafi'i, pendapat baru mazhab Syafi'i kata waktu maghrib tu lepas azan, wuduk, solat maghrib, lepas tu dah solat sunat, dah itu je waktu maghrib. Itu pendapat baru. Ada pendapat lama, pendapat qadim, pendapat mazhab Syafi'i yang lama, dia kata sampai selagi tak masuk waktu isyak, itulah waktu maghrib. Dan ulama-ulama Syafi'iyah datang kemudian, mereka semua mengambil pendapat mengatakan yang muktamad, yang kuat dalam masalah ni ialah pendapat mazhab Syafi'i yang lama, al-qadim. Iaitu waktu maghrib tu, semenjak pada waktu maghrib sampailah selagi tak azan isyak, itulah dia waktu maghrib. Cuma kita nak sebut dalam hadis Nabi SAW, dia tak digalakkan maghrib tu ketika dah gelap. Yang kita lalu sebelum ni kan, hadis bahawa para sahabat dulu sembahyang maghrib,
Dan kami dulu, bila habis sembahyang maghrib, kami balik ke tempat kami, kami nampak anak panah kat mana jatuh. Yang kami main tadi, kami nampak anak panah jatuh dekat mana. Itu menunjukkan betapa dia dah habis waktu maghrib tu ketika terang lagi. Maksudnya waktu bukan gelap sangat. Bukan dah gelap. Bukan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Jadi jawapan dia tadi lah luas. Ada lagi soalan? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid tadi kita sebutkan, tahiyatul masjid ni sebab dia datang sebelum ke atau selepas solat. Kita solat dulu ke kita masuk masjid dulu? Kita masuk masjid dulu baru kita solat. Maksudnya sebab dia datang sebelum solat. Jadi kalau apa yang sebab datang sebelum solat, maka boleh buat walaupun pada waktu yang dilarang. Solat walaupun pada waktu yang dilarang. Tahiyatul masjid boleh dibuat walaupun pada waktu yang dilarang. Wallahu ta'ala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.